A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatul muttaqin wala 'udwana 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu rasulihil amin wa 'ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, la haula wa la quwata illa billahil azim. Terima kasih tanya. Ya, lecturer Jasni Ahmad daripada UJM orang pertama ya. Ya, dan Khairul Nizam Said, oh laki-laki lagi. Ilham Mamat, 3 orang laki-laki berturut-turut. Wow. Ini satu perkara yang memeranjakkan Tok Abah ya. So biasanya orang perempuan dulu, hari ni masya-Allah 3 lelaki start. Tahniah. Ya, terima kasih Hafizatul, ini semua perempuan lah. Hafizatul, Saidih Lamid, ya, lepas tu siapa tadi? Yati Setia, Cik Non, Wan Karima, Mrs. Arman, ya. Siapa lagi tadi tu? Khairul Nizam, JD Team tu dia, ya, Jehas, ya. Yati Rasulullah sebut tadi, Nadra Niazullah, Syafi Ibrahim, Siti Zahara, Haji Sufri, wah, ya, terima kasih. Aliza Muhammad Taib, Anizah Ishaq, ya, siapa ni? Ija Syam, Bakri Syafi, Asmarina Kak Cik, apa nama? Aisyah Mudin Osman, Hamidah Hamzah, Soleh Hasan, Aman Shah, Ina Marzuki, Takeshi Kanishiro. Tu dia nama Jepun kau bersama Tok Abah kita pagi ni ya. Muhammad Zairi Munir, Hayati Ramli, Siti Aisyah, Jeremy Abdullah, Ina Marzuki, Haji Sufri dah sebut tadi, Hamidah Hamzah, Siti Aisyah, Hayati Ramli, Hamita Asrita, Suhaili Hamid, Khatijah Harun, Bakri Syafi'i, Nur Hafizan Harun, Yasin Sin, Arni, Suhaimi Ismail, Alam Ahmad, Azrini Abdul Aziz, Tina Mustari, Taruna Suci, tu dia Taruna Suci, Nur Farhana, Rozita Gamar, ya, Muhammad Muzakkir, ya, Sheila Sudin, Iliana Fauzi, Fatimah Ayub. Pagi ni mata Tok Abah dah terang ya. Semalam dia dilation ya. Zul Apple, Masrina, Rashidah Yusof, Siti Junaidah, Asmarina Kak Cik, Rosna Jusan dan yang lain ya, Rafia. So tolong like dan share, like dan dah dekat 200 orang dalam kelas pagi-pagi ni. Subhanallah, ni pagi Jumaat. Sadul Ayam ya. Hari Jumaat berapa hari bulan? 3 bulan 12. Dan Tok Abah ni sepanjang hari petang ni sampai malam ada program dengan Dai Muda Yadim. Kita buat apa nama? Rakaman dan rehearsal macam-macam lah ya hari ni untuk TV ya. Syafiq Ibrahim, terima kasih. Nur Azam Yusof. So terima kasih banyak-banyak. Kita masih bersyukur sangat ya, sentiasa bersyukur kita masih dihidupkan. Dan Tok Abah selalu sebut dalam ceramah-ceramah Tok Abah, hidup kita ni pun, the fact that we are alive is satu magic ya. Hidup ni pun satu keajaiban. Ya, semalam Tok Abah bercakap dengan satu family ya, apa nama, sesi counselling online, apa nama, dan Tok Abah sebutkan bahawa kita ni kena banyak bersyukur ya. Banyak masalah selesai ya sebab kita bersyukur, dan kita semua termasuk Tok Abah masih kurang bersyukur seperti yang sewajarnya. That's why Allah kata, Allah berfirman, wa qalilum min ibadiyah syakur, amat sedikit di kalangan hamba-Ku yang bersyukur ya. As-Sabah ayat 13. Jadi jom kita belajar bersyukur. Dan hari ni Tok Abah nak cakap, ni Tok Abah dah banyak cakap, dah banyak sesi dah. So hari ni bahagian terakhir, hari Jumaat kan. Bagaimana kita nak membuang sifat malas untuk jadi aset yang lebih berguna kepada dunia. Ya, membuang sifat malas, bahagian yang terakhir. Banyak lagi sebenarnya, ada beribu cara, tapi Tok Abah dapat 2-3 tips baru ya semalam sambil duduk kat hospital tu, sambil mencari ya, sebelum mata kena dilate. Bila dapat dilate kita tak boleh membaca dah, tak boleh baca, tak nampak pun. Tapi Tok Abah dapatlah lebih kurang 45 minit duduk sambil menunggu giliran, membuat nota, mencari bahan bagus. So Tok Abah tidur nyenyak malam tadi sebab banyak dapat ilmu baru, tip baru. Yang barulah boleh tidur nyenyak ya. Sebab orang yang berjaya beruntung hari ini lebih baik daripada semalam. Dan Tok Abah dah banyak kali sebut, Bruce Lee kata apa? Aku bertarung dengan diri aku setiap hari
untuk terus memperbaiki diriku. Oh, dan Tok Bas pesan dan pesan dan pesan, jangan sibuk tengok orang lain, kita tengok diri kita dulu. Banyak benda tak betul. Itu sebab kerana kita malas, bertangguh-tangguh, procrastinate, ya, dan belum jadi asset yang terbaik. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, orang yang paling banyak memberi manfaat pada orang lain. Subhanallah. Ya, Tok Abah ingat Tok Abah dah buat sedekah subuh tu, ni duit masih tersangkut kat poket Tok Abah. Duit masih tersangkut. Niat dah. Lepas subuh tadi dah niat, dah ambil duit letak kat poket. Tapi sebab kalang kabut, sebab nak buat kopi, nak buat premium chocolate. Maka tak tak sempat nak buat, tapi dah pasang niat, ya, Allah redha. Allah tahu kita memang nak sedekah subuh pagi ni, ya. Cuma belum masuk je. Niat dah sampai, mudah-mudahan Allah redha. Amin. Ya, nanti Tok Mak akan bubuk duit ni dalam tabung, ya, dengan niat hadiahkan pahalanya untuk semua keluarga kita yang masih hidup atau sudah tiada, dan kita minta doa supaya selesaikan satu masalah kita yang kita hadapi. Sedekah paling afdal ialah hari Jumaat, dan waktu yang paling afdal sedekah waktu subuh. Waktu lain boleh saja. Jangan Allah mak, aku lupa nak sedekah subuh lah, tunggu esok lah. Jangan tunggu esok, ya, sebab kita tak pasti kita yang masih hidup kita tak esok. Jangan bertangguh. Yang bertangguh-tangguh ni sebab kita jadi malas, ya. So hari ini kita akan bercakap tentang bagaimana kita nak atasi sifat malas, bahagian yang terakhir. Tok Bas sebenarnya cakap dah 5 siri sebenarnya tentang jadi rajinan malas ni. Takkan habis sampai bila-bila pun. Tapi tak apalah, kita tukar topik lain kalau panjang umur pada hari yang lainnya. So seperti biasa, ya, like dan share, ya, tolong like dan share agar ramai lagi sahabat kita dapat bersama dengan kita, ya, hari ini, dapat ilmu yang mudah-mudahan membawa manfaat. 300 orang dalam kelas, subhanallah, hari Jumaat, ya. Barang siapa masuk dalam Rawdatul Jannah, dalam majlis ilmu, masuk dalam taman-taman syurga Allah, subhanallah, ya. Dan program ini dibawakan oleh webinar pada 29, ya, 29 hari bulan 12. Webinar terakhir yang Tok Abah akan buat pada tahun ini. Mana tahu mungkin webinar yang terakhir seumur hidup, ya. Orang dah tua kan, anytime can go. Orang muda pun. Webinar kita bertajuk membentuk rumah tangga yang ceria dan bahagia. Direct, simple, straightforward. You know what? Semalam Tok Abah war-warkan dalam 10.50 pagi semalam. Sajalah balik dari hospital, mata kabur-kabur. Tok Abah buat FB Live semalam pukul 10.50 pagi, pukul 11 lah, ya, untuk mewawarkan program webinar pada 29 bulan 12. You know what? Cikgu Mokhtaruddin, Sekolah Kebangsaan Kampung Silam Lahad Datu, orang pertama yang register. Orang pertama, dia dah attend program Tok Abah lebih 10 kali dah. Apa program Tok Abah buat, dia akan attend. InsyaAllah mudah-mudahan ada orang yang akan menggantikan Tok Abah, ya. So ramai, bukan ada, ramai yang akan gantikan Tok Abah, ya. Sampaikan ilmu sampai bila-bila lah, ya. Manusia mati takut meninggalkan belang, harimau mati pula mati tinggalkan nama. Jangan pula kata, Tok Abah silap. Tak, Tok Abah tak silap. Tok Abah sengaja tu, ya. Ramai orang mati tinggalkan belang. Ada juga harimau mati tinggalkan nama. Harimau sarkas. Terkenal sangat, ya, dia punya kehebatannya. Harimau sarkas mati tinggalkan nama sebab hebat. Manusia mati tinggalkan belang. Oh, ingat apa? Alah, belakang tak. Alah, cakap. Alah. Kita mati tinggalkan nama-nama buruk. Dan malam tadi Tok Abah tengok satu lagi episod dalam Arrow, ya. Dia kata apa? Felicity, girlfriend hero lah. Girlfriend tunang, putus tunang, girlfriend lagi putus entah. Malah macam-macam cerita drama, ya. Drama bersiri, sinetron lah. Dia kata apa? Kita dalam hidup ini ada pengalaman buruk, ada pengalaman baik. Ya, dan keduanya adalah aset. Keduanya bagus untuk melengkapkan hidup kita. Tetapi kamu, ada cakap hero, ya. Kamu memilih untuk memberi tumpuan kepada yang buruk. That's why kamu ni sengsara, kamu sentiasa dalam kegelapan, dalam zulimat zulimat, ya, dalam keadaan gelap. Tok Abah terus tangkap buku Tok Abah. Ni, ya, bukan main, ya, kena tu. Dan ada juga satu lagi kata-kata hikmat daripada program yang Tok Abah tonton. Tok Abah kalau tengok apa pun pegang buku. Dia kata apa? Anger doesn't achieve anything except create more anger. Marah tidak dapat selesaikan apa-apa masalah kecuali membentuk lebih marah. Marah yang baru. Marah akan
Kalau buat silap cakap kan makin marah, makin marah. Sama juga berbohong. Berbohong. Berbohong tidak akan selesaikan masalah. Ingat, alah, aku bohong je bini aku. Selesai. Tak. Berbohong, sekali bohong, kena sambung, kena tutup dengan bohong-bohong yang lain. Anger doesn't create anything except more anger. When you start lying, you got to keep on lying. Ya, awak tadi berbohong, ya, kata, ya, apa nama, belum makan, ya, awak tak nak nyusahkan isteri kan, dah lewat balik. Dah makan bang? Dah. Tapi awak belum makan. Tapi sebab awak baik, tak nak menyusahkan isteri, awak berbohong. Dah. Dan isteri bertanya, makan kat mana? Nampak? Kena bohong tak? Alah, makan kat kedai tu. Kedai apa bang? Kedai mamak ke? Kedai tom jam ke? Kedai apa nama? Ya, alah, makan kat kedai tu. Bohong. Makan apa? Bohong lagi. Makan seorang ke dengan siapa? Allahu Akbar. Sekali awak berbohong, awak kena tutup pembohongan yang pertama dengan rentetan bohong-bohong yang lain. Faham ke faham? Of course faham. Itu sebabnya. So, jom kita datang ke program Tok Abah pada 29 bulan 12. Ya, membentuk keluarga yang, rumah tangga yang ceria dan bahagia. Ini rentetan daripada program yang Tok Abah akan membuat forum, ya, bersama-sama dengan sahabat-sahabat yang lain. Ya, di kali pertama Tok Abah nak masuk masjid ni. Masjid kat Bangi tapi belum, yalah, alasannya PKP lah. So Tok Abah dulu duduk di fasa 1 Bandar Baru Bangi dan ada masjid Al-Um. Surah Al-Um surah pertama di Bandar Baru Bangi. Ada lebih 50 surau di Bangi. Ya, surah Al-Um yang pertama, dan Tok Abah pernah jadi pengurusi surah Al-Um masa umur 36-37 tahun. Ya, lebih kurang dalam 34 tahun yang lalu. Sekarang surah tu, ya, dinaikkan status, ya, dia bentuk apa ni, di bank sebuah masjid di sebelah tu, dinamakan Masjid Al-Um. Dan Tok Abah akan masuk ke masjid itu untuk berforum dengan beberapa orang sahabat, ya, asatizah yang luar biasa hebat, termasuk Datuk Izhar Arif lah dan sebagainya. Ada ustazah, ya, Tok Abah pun tak ingat namanya, pada 18 hari bulan Disember. Tajuk forum kita, ya, tapi sebenarnya panel by panel, ya, Tok Abah punya sesi pukul 11 pagi, iaitu membina keluarga rahmah. Jadi Tok Abah tengok buat persediaan nampak gaya ni, kita kena kongsi. Itu kat masjid membina keluarga rahmah. Tapi untuk program awam yang Tok Abah akan gelain tu lain sikit lah, pengisian yang berbeza, iaitu membentuk keluarga yang ceria dan bahagia. Sebab ada juga keluarga yang bahagia tapi tak ceria, boring. Boring, tak ada senyum kat rumah tangga tu. Boring, masing-masing dengan hal masing-masing. Bahagia, tak ada masalah. Tapi why not kita membentuk keluarga yang ceria dan bahagia. Sebab ikut kajian psikologi dah bidang Tok Abah, I am an organizational psychologist, ya. Ikut kajian pakar-pakar psikologi, you can give your best when you are happy. Anda mampu memberikan prestasi yang terbaik bila anda ceria, bahagia. Semalam pun Tok Abah sebut pada kes pada kaunseling yang Tok Abah counsel semalam, seorang ayah, seorang ibu dan seorang anak sulung berumur 26 tahun. Tok Abah pesan di samping asas lah kan, sebelum tidur solat taubat, istighfar, maafkan orang, minta maaf, tidur miring ke kanan, zikir 4 zikir yang Nabi ajar Aisyah radhiyallahu anha, dan lepas tu bangun tidur terus senyum menghadap kiblat, angkat tangan doa, dan rentetan samalah yang Tok Abah dah sebut. Untuk apa tu? One positive thought in the morning will make your whole day positive. Satu, pemikiran positif atau ceria waktu pagi akan menyebabkan anda positif dan ceria sepanjang hari. Dan 2-3% orang Malaysia yang Tok Abah survey, ramai sangat yang tak disurvey, mengatakan bahawa dapatannya ialah 2% orang Malaysia yang bangun tidur dengan tersenyum, angkat tangan berdoa, menghadap kiblat. Subhanallah. Yang nampak? One small change in our life will create a quantum leap in our performance. Satu perubahan kecil dalam hidup kita akan membawa lonjakan, anjakan saujana ke dalam kehidupan kita. Kalau kita faham, kalau kita benar-benar menghayati, amalkan dengan istiqamah, jadi tabian. Wow, ya, magic dalam hidup ini. Just bangun tidur dengan senyuman, ya, the whole body system, ya, sistem badan kita berubah, kimia dalam badan kita, body chemistry berubah, azam kita berubah, motivasi kita berubah, dan sifat malas pun akan tertendang keluar, nyah cemar. Ini yang Tok Abah nak share begini, ya.
Dan program kita pagi ni juga ditaja oleh itulah apa nama minuman lazat yang Tok Abah minum pagi tadi tu ya. Naikkan semangat ni. Ya orang tua-tua bangka ni. So Tok Abah minum premium cokolate, minuman lazat dan berkhasiatnya subhanallah. Ya, memang sedap, lazat dan Tok Abah rasa ni cega, alert dan segar ya. Itu yang rancak ni pagi-pagi buta. Orang umur 70 tahun bangun pagi ya. InsyaAllah. Padahal Tok Abah akan mula bekerja patutnya pukul 10 pagi, tapi ditunda kepada 2.30 sampai 9-10 malam. Hari ni orang tua bangka yang masih bertugas ya, bukan apa, seronok saja mengisi luang apa ni sisa-sisa hidup dengan mudah-mudahan benda yang bermanfaat, mudah-mudahan 438 orang dalam kelas syukur dan tanya. Sambung ya. Jom kita sambung. Oh ya, of course ini hari Jumaat. So program kita juga dibawakan oleh Tabung Korban. Tok Abah sebagai duta Tabung Korban, jom kita menabung untuk berkorban menjalankan ibadah korban tahun ini di Malaysia. Tabung Korban jalankan ibadah korban untuk mereka yang nak berkorban di Malaysia. Yang lebih afdal berkorban di negara sendiri. Boleh tak berkorban di luar negara? Boleh saja. Betulkan niat? Boleh. Tapi yang afdal, kata para ulama yang Tok Abah rujuk dan juga panel syariah kepada Tabung Korban, Ustaz Ato'ah, korban di negara sendiri lebih afdal, lebih dituntut ya. Tapi memang mahal sikit lah berbanding kalau kat Cambodia, kat Bangladesh, kat India atau korban di Mekah ya. Tapi pahalanya mudah-mudahan kalau sama-sama status ikhlas, maka lebih pahalanya berkorban di Malaysia sebab ramai orang kita pun perlukan bantuan. So kita menabung dengan semua online ya, ada panel syariah ya, dan sistem penabungan itu telah diluruskan oleh Bank Negara. So dan pengagihan daging dibantu oleh rangkaian hypermarket Maidin seluruh negara. Nampak? Orang nak buat benda baik, ramai yang nak membantu. 462 orang dalam kelas ya, play live dan share, like dan share. Semalam Tok Abah berhenti pada untuk mengatasi sifat malas. Tok Abah kata apa? Yang nombor 5 ya, cuba cari apakah perangai-perangai kita ni yang positif dan build streak. Streak ialah kata tu momentum. Kalau awak dah biasa berjaya, awak akan seronok untuk dapat kejayaan. Kalau awak ya, aku ya dah exercise tiap-tiap hari, dah ada streak ya, tiap-tiap hari exercise. Alamak, ada kalau satu hari tak dapat exercise, ya Allah. Dulu masa Tok Abah berjalan 10,000 langkah sehari, dulu 2 tahun lepas. Tok Abah masa tu kat Singapura, bagi program kat Singapura ya. 2 tahun 3 tahun lepas. Alamak, baru 7,000 ni. Dah pukul 11 malam, habis program pukul 11 malam. Baru 7,000 ya, belum sampai 10,000. Apa tak buat? Pakai kasut track, pakai seluar. Dalam hotel nak keluar, ialah hotel kat mana? Hotel kat airport aja. Bukan ke mana. So tak apa keluar tengok, panjangnya koridor ni. Tak apa pun pusing kat koridor kudu kelih. Tengok dapat 10,200 langkah. Okey, boleh rehat ya, sembahyang isyak, kemudian tidur dan sebagainya. Seronok. Ya. Sebab kita dah ada streak. Dah ada kata orang tu momentum. Jangan sampai putus. Kalau dah menang, kita nak menang terus. Kalau dah kita berdiet, jaga makanan, kita nak jaga makanan. Aku dah tak makan gula ya, yang saya gula yang bahaya lah ya. Ada gula yang tak bahaya ya. Dah 3 minggu. So dah ada streak dah. Kita tak nak putuskan. Aku tak nak biasa, minta maaf saya tak ambil ni, ada gula ya. Oh tak apa. Tu masa kita streak, masa Tok Abah streak itu turun berat badan ke 74 kg. Daripada 89 turun ke 74. Seluar pun dah 35 inci. Perut 35 inci kau. Masa tu memang macam kembar Zul Arifin. Masa tu lah ya. Sekarang PKP alasan kesian ya. PKP kesian lah. Jadi mangsa PKP tu Tok Abah dah melambung sikit naik. So sekarang dalam proses untuk Tok Abah dah beri banyak tau kain untuk buat baju seluar. Dah masa sale ya. Kita beli adalah dalam 7 pasang kot. Seluar dan baju. dah berapa lama dah? Dah setahun lebih. Kenapa tak buat? Nak tunggu badan handsome? Ya, semalam Tok Abah pergi tailor buat seluar. Ya, kenapa tak pakai kain yang dah beli, kata Tok Mak.
Tunggulah, itu masa tu kain mahal, kena masa handsome. Semalam kain murah untuk basahan pergi kerja. Allahumma selamat. Semalam Tok Abah buat 2 seluar yang akan siap petang ni sebab nak bawa ke Pulau Pinang, sebab ada tugasan di samping program keluarga. Alhamdulillah, program keluarga dan program syarikat anak. Tok Abah ni orang tua, dah tak kerja dah, tolong aja. Ya, tolong sana, tolong sini ya. Jadi orang yang Fala Kamsa. Tak ada. Tok Abah dah tak ada kerja apa-apalah, sambil tolong. Tapi tiap-tiap hari ada kerja lah. Tolong sana, tolong macam ni lah. This is part of my job. Seronok sangat ya. Kan petangkan dengan Yadim, bukannya nak cari pendapatan, dan yang support Tok Abah sekarang anak-anak. Tok Abah adalah sikit-sikit ya, boleh bantu ya. Pencen pun ada, pencen Tok Mak ada. Alhamdulillah. Sekarang nak cari pencen kubur, nak dapat pencen akhirat. Pencen gaji adalah sikit-sikit. Belum makan gaji dengan kerajaan ya. Alhamdulillah. So semalam Tok Abah berhentikan, kita kena track kita punya positive habit dan maintain streak, kekalkan momentum tindakan-tindakan positif untuk membuang, menyah cemar sifat-sifat malas. Yang nombor 7 tak dapat tidak ialah ini kajian yang semua orang dah buat. Kalau kita exercise beberapa minit tiap hari ya, kita exercise 20 minit, 30 minit, Tok Abah bila tergerak tu, bila tak letih sangat, selalunya kadang manjakan diri. Dah umur 70 ya, Tok Abah, padahal depan Tok Abah ni depan Tok Abah bercakap ni ada static bicycle, ada basikal yang walaupun umurnya dah 10 tahun pun tapi masih brand new. Kenapa pula brand new? Jarang pakai. Cucu je yang panjat sana panjat sini, Tok Mak menjerit-jerit kalau cucu panjat basikal, sebab Tok Abah letak situ untuk bila lihat ingat, bila ingat buat, mudah-mudahan. Dan sebelah tu ada treadmill. Umur treadmill lebih kurang 10 tahun. Tapi almost brand new. Sebabnya, jangan tanyalah. Buat malu je. Sebab ada Tok Abah, adalah. Tapi sebab lutut sakit, accident. Anak sentiasa gunakan. Anak Tok Abah sentiasa gunakan treadmill ini ya. Berlari, berpeluh-peluh ya. Alhamdulillah. Dua-duanya berfungsi dengan baik. Tepi tingkap, dapat udara. Ya. So exercise. Ya, kita akan lebih bertenaga, lebih kita punya otot-otot lebih supple, lebih fleksibel, maka mudah bertindak, tak malas. Ya, kita akan dapat nyah cemar, buangkan sifat malas sebab exercise. Ya, ada orang kalau ada rutin exercise, dia akan rasa tak sedap kalau tak exercise ya. Tok Abah dulu kalau tak exercise, tak berlari, tak berjogging, rasa macam nak demam. Ada staff Tok Abah ni dia komplain oleh Tok Mak, kenapa bagi sangat Tok Abah ni banyak sangat kerja, tiap-tiap hari bagi lecture. Kata staff ni pula, Tok Abah ni kalau tak ada kerja dia demam. Dia kalau tak bagi ceramah dia demam. Ada betulnya, tapi itu masa muda lah weh. Ni masa dah kurang muda, dah habis muda ya, maka lainlah sikit ya, kena ada hari-hari rehat. Alhamdulillah. So hujung minggu ni Tok Abah ialah bersama keluarga, ada program di Pulau Pinang, rehatlah sambil memberikan sikit-sikitnya bersama keluarga, rehatlah dan melancong cuti-cuti Malaysia. Alright? Okay, exercise. Alright? Lagi? Yang seterusnya, bagaimana cara nak membuang sifat malas? Ini yang Tok Abah anak-anak semua duk kawal diet kami. So kurangkan karbohidrat, lebihkan protein, dan less sugar. Rupanya bila kita makan, minum benda yang manis, dia akan ada up and down tenaga. Dapat gula je. Cucu Tok Abah malam tadi, ya Allah, lain macam punya aktif sebab minum teh tarik. Tok Abah punya teh tarik yang ready made dalam paket ya, memang sedap lah, memang manis lah ya, ada dalam fridge. So dia semua cucu satu-satu orang satu paket ya. Tok Abah tengok je, Tok Abah pun dah diharamkan ambil teh tarik itu sebab ada gula ya, memang lazat. Rupanya bila kita ambil gula, kita punya terus bertenaga ya, lepas tu down balik. Itu kadang-kadang jadi malas ya. Kalau ambil protein, dia punya tenaga tu akan lama, berkekalan lama ya. Kalau ambil makanan yang bergula, karbo dan sebagainya, kejap ada tenaga, lepas tu down. Dia punya down tu teruk. Jadi kadang gula, ikut kajian yang Tok Abah baca semalam, akan mengurangkan konsentrasi. So rupanya sugar will reduce your concentration. Katanya tumpuan kita akan berkurangan bila kita banyak makan gula lah ya. Okey.
Dan dia menyebabkan spike, ada kejap naik semangat, naik tenaga, lepas tu turun. Itu yang kadang-kadang susah nak istiqamah dalam melakukan kerja dengan sentiasa bersemangat. So Tok Abah di kalangan ni kurangkan gula. So apa pun Tok Abah minum macam ni, premium coklat dia tak ada gula, tak ada gula putih lah, tapi ada gula, ada manis lah, tapi bukan gula yang bahaya, tapi gula yang sihat, insyaAllah. Bukan gula lah, pemanis yang sihat. Dia kadang-kadang kita silap, bukan gula tapi pemanis yang sihat, Allahumma salli alaihi, ya Allah, ya Allah pula. Tok Abah ingat hilang tadi. Tok Abah tertekan button, hilang gambar. Ingat dah terputus, tidak terputus. Alhamdulillah. 510 orang dalam kelas, syukur dan tahniah. Beritahu orang lain. Kita baru separuh jalan ni. Beritahu sahabat-sahabat, Tok Abah FB Live, jom join. Beritahu awak punya WhatsApp group, IG group, Telegram group, so mudah-mudahan kita dapat manfaat, bagaimana nak membuang sifat malas untuk lebih menjadi aset kepada ummah, kepada masyarakat, kepada negara, kepada keluarga, kepada dunia. So Tok Abah kata yang poin nombor 7, jom kita banyakkan makan protein untuk kurangkan kata tu up and down dari segi tenaga dalam badan kita. Jadi kita konsisten, rajin dan tidak bertangguh-tangguh, insya-Allah. So yang nombor 8, so betul lah, rupanya Tok Abah ingat salah satu cara nak mengurangkan stres ialah dengan berzikir. Ala bizikrillahi tatmainul qulub. Dengan mengingati Allah, dengan berzikir, hati akan menjadi tenang, minda akan menjadi tenang, fikiran kita akan tenang, kurang stres. Itu betul. Ala bizikrillahi tatmainul qulub. Tapi kajian-kajian saintifik, para sains dan pakar psikologi, dengan berzikir, kita akan dapat tenaga luar biasa untuk cepat bertindak, untuk buang sifat malas. Nampak tak? Itu yang Tok Abah belajar semalam. Tahu, tapi tak nampak signifikan. Of course kita berzikir tiap hari. Zikir harian dengan zikir Fatimahnya, zikir sebelum tidurnya, macam-macam, kita, dan ikut zikir Imam Al-Ghazali, zikir harian. Hari ini, hari Jumaat, zikir harian Imam Al-Ghazali adalah Allah, ya Allah, ya Allah 1000 kali. Buatlah kita yang lain. Of course kita ada zikir maksuran, amalkan, jangan pula kata, ikut apa zikir Nabi aja lah. Imam Ghazali pun bila menyarankan atau mengamalkan zikir harian mesti berdasarkan pada hadis-hadis, insya-Allah. Baik. So practice mindfulness, kata orang putih, practice mindfulness. Kita bermeditasi lah, amalkan meditasi. Dan untuk orang Islam, meditasinya adalah dengan solat, zikir, baca Quran, solat, zikir, baca Quran, dan kata untuk beramal, So mudah-mudahan, Tok Abah selalu sebut banyak kali, ulang balik pagi ni, ikan mati tanpa air, hati akan mati tanpa zikir. Jadi bila hati mati, hati mengawal fikiran. Kalau hati kita mati, fikiran kita pun tersetoplah, matilah, dia tak ada bersemangat. Itu yang jadi malas, bertangguh-tangguh, apapun tak nak buat kebaikan, sebab hati mati, sebab kurang zikir. Ikan mati tanpa air, hati akan mati tanpa zikir. So jom anda dan Tok Abah making Friday as a turning point. This is Friday, Saidul Ayam, hari paling mulia dalam setiap minggu. Inilah dia. Jom kita jadikan titik perubahan hari ini. Right? Okay. So nombor 8, kita amalkan zikir harian, yang menolak kita ke depan, Semuanya antara zikir harian yang Tok Abah pesan pada semua orang dan diri Tok Abah, bangun tidur dengan senyuman, angkat tangan, baca doa bangun tidur, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana. Baca pula doa yang Nabi ajar waktu pagi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Lepas tu bacalah doa pembuka 12 pintu, Allahumma aftahli abwabal khair wa abwabas salamah, sampai habis. Dalam internet dah Tok Abah bubuh doa pembuka 12 pintu-pintu kehebatan. Dia akan membuang sifat malas, menggerakkan kita untuk bertindak, insya-Allah. Ini pun semalam yang Tok Abah pesan pada case counselling yang Tok Abah bincangkan semalam, Alhamdulillah, mudah-mudahan mereka dapat amalkan. Tok Abah cabar orang berkenaan supaya jom amalkan, sebab
Tok Abah yakin kamu orang hebat. Dan kamu Allah lahirkan untuk jadi aset kepada diri, keluarga, masyarakat, ummah dan dunia sejagat, insyaAllah. Dia pun nampak bersemangat ya. Dia tahu apa nak buat. Yang penting, dia tahu apa nak buat dengan istiqamah. Dia tahu rangka tindakan untuk tolak dirinya untuk keluar daripada malas, bertangguh-tangguh. Ada sifat-sifat negatif yang keluarganya pun risau. Alhamdulillah. Ya, okey. Lagi, okey. Dan Tok Abah dah sebut 2-3 hari lepas, 2-3 sesi yang lepas. Salah satu cara untuk buang malas ialah offkan screen sebelum tidur. Offkan screen gadget. Jangan tengok gadget sekitar 1 hingga 2 jam sebelum tidur. Rupanya ni banyak kesan fizikal, kesan psikologikal, kesan spiritual, kesan emosional. Ya. Dan seorang sarjana yang Tok Abah rujuk semalam, masa cari kat internet, dia punya amalan ialah dia akan tutup dia punya gadget, dia tak akan tengok handphone dia mulai bila sampai pukul 9 malam. Tok Abah pun cubalah pukul 10 malam dah. Dia tengok apa yang patut, perkara-perkara yang last, lepas tu tak nak tengok dah. Cuma set alarm clock aja. Kena tengok set alarm clock untuk bangun pukul 6 pagi ataupun 5.30 pagi. So tolong tutup skrin. Ada diet kepada skrin ataupun gadget anda, ya, untuk memastikan anda tidak malas, tidak bertangguh-tangguh. Banyak, ramai sangat orang yang asbab gadget, asbab handphone ni ialah kadang nak tolong anak, diaper, nak tukar diaper anak pun dia bertangguh sebab dengan kosong. Ialah kadang-kadang official, kadang ada kerja, kadang tapi sebab dah jadi habit, maka dia tak rasa bersalah tengok anak diaper dah penuh ataupun dah buang air besar dah setengah jam, tapi masih lagi pegang handphone sebab tak banyak tanya diri masing-masing lah sebab apa. So itu sebabnya ni ramai pakar psikologi dunia menyarankan untuk membuang sifat malas, hentikan pegang handphone sekitar 1-2 jam sebelum tidur. Cuba cuba dan doa dan cuba, InsyaAllah akan mengubah diri anda. Nombor 8, nombor 9, nombor 10. Ini yang Tok Abah baru tahu. Ini memang mengakulah umur 70 tahun baru dapat ilmu ni. Tok Abah tahu kita kalau nak bersemangat, kita kena pakai baju yang cantik, sebab Allah itu cantik. Allah suka yang cantik-cantik, yang syariah compliant. Jangan tabaruj, jangan over. Tok Abah pun kalau nak pergi kerja, nak pergi apa pun, Tok Abah akan pakai smart-smart, wangi-wangi, rasa sedap, confident. Tetapi rupanya memakai pakaian yang cantik kemas ini akan memecahkan, akan menyah cemar sifat-sifat buruk dalam diri kita. Dan kita akan bertindak lebih cemerlang, lebih produktif sebab pakai smart. Apa kena pakai smart kan? Kalau pakai smart kan nak angkat barang pun takut berpeluh. Dah, itu kita punya logik. Tapi psychologically, spiritually, emotionally, bila kita pakai cantik, smart, dan Allah itu cantik, Allah suka yang cantik-cantik, kita ini kata pakar psikologi, it is a psychological trick. Ini ada trik psikologi. Kita hack kita punya emosi, hack kita punya minda untuk bertindak lebih cemerlang sebab kita dah cantik, dah kemas, dah smart. So it is a psychological trick. When you dress smart, you dress to kill. Kita pakai pakaian cantik kemas, kita akan impress ourselves. Kita akan kita akan buat diri kita terkesima, buat diri kita terbegul. Lawa juga aku kalau pakai smart. Bukannya sombong, bukannya riak. Handsome juga aku. Patut orang kata aku macam Zul Arifin sebab contoh. Orang yang dah baca dengar sikit-sikit Zul Arifin. Yang tak ada orang lain ke? Alah, sajalah. Dah kita memang muka macam Zul Arifin. Mana buat? Yang awak dengki pasal apa? Okey. Gurau lah pagi-pagi Jumaat. Dengan kita pakai smart, kita akan lebih yakin, kita akan rasa bertenaga, dan kita akan membetulkan kita punya pola pemikiran, mindset kita akan berubah sebab pakai smart. Orang nak ambil gambar dengan Tok Abah, nak promo barang dia lah kat pejabat, Tok Abah pakai baju biasa je sebab memang tak ada temu janji. Tapi kawan datang nak ziarah, dia kata, ni jual keripik ni, boleh tu ambil gambar. Jadi kalau I masukkan kat I punya Instagram, ramai orang akan laku ni. Okey, jom. Tapi saya tak bawa pakai cantik lah saja.
Lawa lah tu. Padahal tak pakai simple-simple je, tapi orang yang dah memang handsome pakai simple pun handsome juga kan, ya. So, tapi kalau tak pakai coat, pakai tie, contohlah, ya, baru habis program, datang orang nak ambil gambar, apa rasa? Okey, jom. Tengah lawa ni. Tapi orang gitu pakai simple-simple aja, pakai baju biasa, tapi kita rasa tak berapa selesa, tak berapa yakin. Rupanya ada kesan psikologi. Ya, bila kita pakai smart, ya, kita punya keyakinan, kita punya confident, kita punya mindset untuk buat yang terbaik lebih terserlah. Maka tak salahlah pesan Nabi SAW, Allah itu cantik, Allah suka yang cantik-cantik. Benarlah kata Ibnu Abbas, aku suka cantik dan berhias untuk isteriku, seperti mana aku suka isteriku berhias untukku. Ya, bila kita tengok isteri kita comel, ya, kita pun naik semangat. Bila kita pun rasa comel, isteri kita, keluarga kita nampak kita bersemangat. Ya, so mak bapak yang sentiasa smart, anak-anak mereka akan sentiasa smart. Nak keluar main pun pakai smart-smart, elok-elok, pakai stokin yang elok, bukan satu stokin kuning, satu stokin merah. Kenapa stokin satu berkala? Alah, yang merah tu satu berlubang, yang hijau pula satu berlubang. So saya combine yang merah dengan kuning, hijau, yang dua-dua yang elok, yang tak berlubang. Tu ada seorang sahabat, seorang profesor di sebuah universiti. Tu ziarah dia. Ni profesor ni, ya, Jusa, ya. Memang orang hebat. Tapi bila dia ni budak comel lah. Dia angkat kaki dia saja je, ya. Ya Allah, ada stokin satu kuning, satu hijau. Dia pakai stok kuning dengan hijau, ya. Ya, dia bukannya orang Kedah pun. Kuning hijau tu warna Kedah. Tapi dia satu stokin kuning. Prof, kawan lama, kenapa kau ni pakai satu kuning hijau? Alah, bini aku bukan rabun, tapi ini yang dua-dua yang tak berlubang. Yang lain semua, yang satu sebelah tu pasangnya dah longgar. Aku pakai, dia turun tinggi. Tetangga sendiri stokin aku. Inilah, ya, aku pun pakai lah mana ada, ya. Profesor ni, ya, all in 20,000 lah gaji. Tapi memang dia jimat lah. Orang jimat yang orang tak nak membazir. Satu stokin kuning, satu stokin hijau. Bukan salah pun. Tetapi itulah dia. Allah itu cantik. Allah suka yang cantik-cantik. Image diri kita pun akan terjaga sebab penampilan kita. Ya, penampilan, ya. Okey. Ada kesan psikologi. Bila kita cantik, matching, ya. Baju dengan seluar matching, ya. Itu sebab orang perempuan sibuk ni. Ya, tapi sebab mereka nak memberikan terbaik untuk suami atau keluarga mereka, ataupun untuk memberi kepuasan pada diri mereka. Alright? Itu yang nombor 10. Nombor 11. Ni kita nak dekat hujung ni. Jangan lupa, ya, program kita pagi ni dibawakan oleh satu ialah webinar. Webinar yang Tok Abah akan kenalkan pada 29 hari bulan Disember, the last public program for the year. Dan nak bagi tahu sekali lagi, orang pertama yang mendaftar bila Tok Abah sebut dia semalam ialah Cikgu Mokhtar Nordin, SK Kampung Nilam, Lahad Datu, Sabah. Orang pertama yang register. Ya Allah, dia ni. Dan bila Tok Abah habis kaunseling keluarga semalam, mereka bertanya, ada tak program yang kami boleh ikut? Ya, mungkin dapat tambah lagi ilmu daripada apa yang Tok Abah dah sebut tadi tu. Saya kata, ya, saya akan buat program pada 29, membentuk keluarga yang ceria dan bahagia. Oh, nak, kami nak. Okey, beritahu pada Cik Ikin, ya. So, untuk mereka yang nak join program Tok Abah membentuk keluarga yang ceria dan bahagia pada 29 hari bulan 12, dan Tok Abah first time buat webinar public program waktu malam, sebab siang semua dah penuh sampai akhir tahun. Semua ada program sepanjang bulan 12. So waktu yang lapang cuma malam. So staff Tok Abah kata bolehlah buat 29 hari bulan 12, 8.30 malam sampai 10.30 hingga 11 malam lah juga, ya. Jom ramai-ramai datang, ya, waktu malam, ya. So please come, ya. Sangat tenang, sangat sejuk, ya. Tak salah Tok Abah, satu gadget, satu app, RM30. Artinya satu family ke, dua family ke, adik-beradik 10 orang ke, pancar kat TV kat rumah tu, ya, RM30. Jangan kata mahalnya. Dan kalau orang Singapura, orang Brunei nak join, bawa malu je lah. Orang Singapura kalau Brunei nak join, ya, cuma sekitar apa, $10, ya. $10 ke 5. Ya. So sangat-sangatlah murah. Kita galakkan sahabat-sahabat dari Brunei, dari Singapura, come, ya, sama-sama membentuk keluarga yang ceria dan bahagia
pada 29 hari bulan 12, 8.30 malam hingga 10.30 malam, pukul 11 malam lah ya. Hari Rabu, ya, Tok Abang excited sangat. Kita akan tengok di mana situasi kita, potensi kita, dan Tok Abang seperti biasa akan cerita apakah kesilapan lazim ya dalam rumah tangga, dalam mendidik anak, dalam hubungan suami isteri. Apakah kesilapan lazim? Start dengan where our problem lies, and then Tok Abang akan terangkan bagaimana kita nak membentuk rumah tangga suami isteri yang bahagia dan ceria, and then bagaimana untuk anak-anak dan keluarga yang ceria dan bahagia. Sebab Nabi bersabda, ya, yang terbaik antara kamu ialah orang yang paling lemah lembut kepada ahli kamu, dan ya, akulah orang yang paling lemah lembut kepada ahliku, ya, dan insya-Allah itulah yang Allah redha. Dan apa kata Mother Teresa? Mother Teresa kata, if you want to change the world, go back to your family and love them more. Kalau kamu nak mengubah dunia, pulanglah ke rumah kamu, ya, dan sayangi keluarga kamu, ya, dengan lebih-lebih lagi. Dan apa kata Jalaluddin Ar-Rumi, pun selalu tak apa sebut, kalau semalam aku orang yang pandai, aku nak mengubah dunia. Hari ini aku orang yang bijaksana, aku nak mengubah diriku dahulu. Kalau suami ubah diri, isteri ubah diri, bapa ubah diri, mak ubah diri, maka Allah akan ubah keluarga mereka lebih ceria, lebih bahagia. Ubah tang mana? Caranya, itu yang Tok Abang akan bincangkan ya. Untuk suami isteri ada 25 tips. Untuk mak bapa ada 20-30 tips ya. Dan nota kita sediakan berbaloi, seronok. So beritahu kawan-kawan, beritahu kerabat, beritahu WhatsApp group. Jom join webinar Tok Abang pada 29 hari bulan 12, membina keluarga yang ceria dan bahagia insya-Allah. Ya, okey. So kita nak wrap up ya. So di samping kita pakai yang smart-smart nombor 10, nombor 11. Kata Peter Drucker, Profesor Peter Drucker kata, your performance, you are influenced by your environment. Kamu, prestasi dan diri kamu akan dipengaruhi oleh persekitaran kamu. Itu kata Peter Drucker. Sabda Nabi SAW, amalan dan agamamu dipengaruhi oleh siapa? Kawan-kawanmu. Ya. Jadi kita kena cari kawan-kawan yang positif. Cari kawan-kawan yang positif, kita akan jadi rajin, jadi positif, jadi cemerlang. Satu. Keduanya, persekitaran ini termasuk, kata Peter Drucker juga dalam kata untuk dia punya penjelasan, dalam dia punya naratif yang tambahan. Wah, bahasa yang orang-orang ujung-ujungnya sejak tahun-setahun ni, naratif saja, sikit naratif. Naratifnya ialah, bila meja kamu tersusun cantik, sistematik, otak kamu melambangkan otak kamu juga sistematik dan tersusun. Kalau meja kamu berterabur, kalau tempat tidur pun berserak, kalau rumah pun berterabur, kan sampah sana, sampah sini, itu mencerminkan otak kamu berserabut, maka ini akan menyebabkan prestasi menurun, jadi malas, kurang bersemangat, bertangguh-tangguh, dan rentetan sifat-sifat dan amalan negatif. So, jom tolong kita kemasan ya. Kebersihan salah satu cabang iman. Ya, kebersihan adalah satu cabang iman ya. Maka kita kena bersih, kena kemas, kena sistematik ya. So, change your environment. Dan kenapa Nabi bersabda, kalau kamu sedang marah, kamu duduk. Kalau tengah berdiri, duduk. Kalau tengah duduk, berdiri. Kalau duduk tak boleh, berdiri tak boleh, kau pindah tempat. So, orang muda kata apa? Chill out man, chill out. So, kadang-kadang kita kena tukar environment, tukar tempat. Ya, marah-marah selalu kat rumah, keluarlah. Ya, pergi ke taman, pergi ke kedai mamak, pergilah kedai Jawa, pergilah kedai Siam, ya, untuk tukar environment. Itu sebabnya Tok Abang satu family akan bukanlah satu family, ada lah orang yang ramai juga tinggal kat rumah. Ya, kita akan pergi ke Penang, ya. Tok Abang punya turn besok. Anak-anak pergi hari ini. Kita akan tukar tempat, tukar environment, ya, untuk chill out, untuk merangsang. Ya, itu. So, itu satu. Tukar persekitaran. Jauh perjalanan, luas pemandangan. Dan terbuka minda kita, akan ternyah cemar sifat-sifat negatif, malas, bertangguh-tangguh dan tak kisah dan sebagainya. Okey? Dan satu lagi. Tok Abang tengok budak-budak akan seronok belajar bila ada competition. Ya, dia belajar online tapi dia compete dengan geng-geng. Dia ada compete, ya, ada challenge lah.
ada competition. Ada apa termnya? Tok Abah tak tahulah. Yang mungkin sahabat-sahabat tahu apa term yang bila kita berlawan dengan kawan. Ya, kita berlawan. Ya. Morning. Are you okay ya? Ya. Ya, ini cucu Tok Abah yang comel ni, dia pun nak pergi Pulau Pinang dah pagi ni. I will follow you tomorrow. Ya. Bye bye sayang. Okay. Alright. Mak Toma inside the room. Okay. Okay. Alright. Lagi pula lagi pula dia punya warna wajah tadi, ingat dah terputus ya. Jadi kita apa nama, bentuk pertandingan atau apa, ada siapa yang kalau ada apa game yang lawan-lawan tu, supaya siapa lebih hebat, siapa lebih siapa-siapa boleh bantu Tok Abah ya. Apa termnya Tok Abah lupa ya. Aduh, betul Nok ni katanya, ni siapa kata, Rose Aniza. Oh, memang kena semak-semak, cantik walaupun umur 70 tahun. Yes, mak dia pun arwah mak dan mak mentua dia comel ya. Just ni Ahmad kata, abang-abang, suami-suami jom semak-semak dan wangi-wangi kopis. Betul ya. Apa nama, Profesor apa ni, Doktor apa ni, Jasni, pensyarah Jasni Azmat ni. Betul ya. Siti Afsakula pun ada, Nurjana Fitriani ya, subhanallah. Jamilah ya, jom kita sama-sama. Ni Nur Atika kata dia dari Sabah. Terima kasih Mardia Rich. Oh, dia kaya ni. Mardia Rich, nak minta bantuan kat dia. Ya, Zainab Hasan kata ya, dapat ilmu yang bermanfaat insya-Allah. Jamilah Mila, terima kasih ya. Dan sebagainya yang lain ya. Okey, syukur alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak. Dia ada apa termnya yang dirang berlawan-lawan tu. Kalau online ni, main game ke apa, ada bukan competition, ada challenge. Allah, Tok Abah dah lupa lah ya. Bahasa-bahasa budak-budak sekarang ya. Baik. Ya. Okey. So, bentuk pertandingan supaya kita buang malas ya. So, okey, kita nak diet, kita lawan ya. I think ada the biggest loser. Semua nak diet. Kawan ni nak, aku nak sama-sama diet ni, kena exercise-nya, dietnya dengan pergi apa nama gym ni ramai-ramai ya. Dan siapa yang paling banyak turun untuk percentage. Kalau awak start dengan 200 kg, maka mudahlah untuk turunkan. Kawan baru 100 kg. Berbandingan 200 kg, juga orang 200 kg lebih banyak tak? Dia ikut peratus. Ya, dia ikut peratus ya. So bentuk pertandingan, berapa banyak kita turunkan berat badan, berapa banyak kita ada orang jom kita lawan siapa banyak baca Quran, berapa juzuk satu hari, bagus juga ya. Di samping kita baca banyak, kita kena tadabbur dan sebagainya. Okey, bentuk pertandingan dengan diri kita ya. Jangan, itu sebabnya kata Bruce Lee, aku bertanding dengan diri aku tiap-tiap hari untuk jadikan diri aku lebih baik. Aku bertarung dengan diriku tiap-tiap hari. So you can compete with yourself. Make sure hari ini lebih baik daripada semalam. Awak kena bertanding. Pastikan hari ini baik sikit daripada semalam. Ataupun awak bertanding dengan kawan-kawan. Ya, bukan beza-membezakan. Nak bertanding sama-sama maju ke depan. Ya. Dan yang apa nama? Tok Abah dah sebut selalu kan, untuk jadikan sifat kita istiqamah, ada trik, ada berterusan, maka lakukan sesuatu perubahan itu selama 40 hari, dia akan jadi tabiat. Ya, terima kasih Tuan Haji Abdul Rahim dari Singapura, terima kasih banyak. Ruqyah apa nama muda ya, Fiza Al-Irsyadi datang dari Penang. Belah mana tu Tok Abah? Tok Abah pun tak tahu. Ada hotel mana pun kita ada program-program ya. Kita pun tak perasan tentang mana anak-anak yang buat arrangement. So Nur Syatira dari Ipoh ya. Dari Ipoh ni siapa? Baby Riana daripada Kampung Lambak, Brunei. Terima kasih Baby Riana. So semalam pun dalam program publik pun Tok Abah ada sahabat nama Liana daripada Brunei juga ya. Orang comel dari Brunei. Imah Jikilin, terima kasih. Oh, untuk mereka yang memberi salam pada Tok Abah, ada fight. Amirah Hassan kata fight, bukan fight. Dia ada perkataannya, untuk kita bertanding, siapa dapat point lebih ya. Ada point lebih dengan competition ke dia, ataupun sama-sama belajar siapa skor lebih. Bukan fight. Itu bukan, ada term budak-budak pakai. term online ya. Punya pakai. Bukan PUBG. Okey, apa termnya ya? Allah selalu dah ya. Memang PUBG tu kan ada fight juga, memanglah lawan sifat malas ya.
Tak ada, belum dapat lagi orang yang suggest kat Tok Abah. Okey, untuk mereka yang menyambut hari lahir hari ini, Tok Abah ingatkan diri Tok Abah untuk wish you all happy birthday to you, happy anniversary. Untuk yang nikah hari ini, esok atau lusa, selamat pengantin baru. Mudah-mudahan bahagia til jannah. Bila jadi pengantin baru, jadi orang baru. Jangan buat perangai lama. Ya. Khatijah Harun, jom baca Quran betul ya. Hasnul Arif, ya, terima kasih. Yang ni Khatijah Harun daripada JB ya. Lepas tu Ahmad Atima R ya. Terima kasih. Johari Abdul Majid ya. Compete and dengan Disney okey. Siapa ya lagi? Tu apa cari perkataan yang kita ada tak sebut, tak timbullah perkataan tu. Ada persaingan ya. Okey, baik. So, buat amalkan selama 40 hari akan jadi tabian untuk buang sifat malas dan bertangguh-tangguh. Dan last sekali cari kawan-kawan positif, cari sifu, cari guru. Tolong cari guru, cari penasihat, cari sifu, cari mentor yang dapat beri awak bimbingan, nasihat untuk keluar daripada tabiat-tabiat negatif, malas dan sebagainya untuk lebih positif. Itu dia yang sahabat dapat kongsikan pagi ni. Bagaimana nak membuang sifat malas bahagian terakhir ya. Banyak lagi poin lain, tapi carilah, surf lah ya, dan bacalah, tanyalah, bincanglah ya, dan semuanya insya-Allah akan dapat. Tiap-tiap hari buka hati, buka mata, buka minda, kita akan dapat ilmu baru. Sebab kalau tak ada ilmu baru, kita tak boleh jadi orang baru. Sebab orang yang berjaya cemerlang, orang yang hari ini lebih baik daripada semalam. Dan we must, kata orang tu, stimulate ourselves with new info, new knowledge and new tips insya-Allah. So, ampun maaf, Tok Abah doakan anda semua terus selamat hari ini, yang bercuti, yang bekerja, yang berjalan selamat dalam perjalanan. Mudah-mudahan Allah rahmati kita semua. Ya, tolong doakan Tok Abah semoga juga akan sama-sama kita berjaya berubah ke arah kecemerlangan. Illa liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.